Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi hari ini saya hendak membincangkan atau masih membincangkan rayuan terakhir SRC Najib Razak di Mahkamah Persekutuan. Spesifiknya, apa yang saya fikir adalah dua kesilapan besar yang telah dilakukan oleh Najib ataupun pihak Najib. Ya. Jadi jap ya, jap. Jadi pertama sekali saya hendak menjelaskan berhubung dengan keputusan Najib untuk melantik apa orang kata pasukan peguam baru. Okey. Jadi sebenarnya selepas Queen's Counsel ya atau permohonan Queen's Counsel ditolak ya oleh mahkamah ya. Jadi Najib bertindak untuk melantik pasukan pembelaan baru. Saya rasa semua orang tahu ini berlaku selepas permohonan Queen's Counsel ditolak. Okey. Jadi sebab-sebab Najib melantik pasukan peguam baru atau pembelaan baru ni tidak jelas dinyatakan kepada umum. Tidak jelas jika ada pun perinciannya tidak memuaskan, jadi kita tidak sebenarnya tahu apakah alasan Najib berbuat demikian. Kemudian setelah pasukan pembelaan baru ni dilantik, pasukan pembelaan baru ni telah memohon ya untuk menangguh pendengaran rayuan terakhir atas alasan perlu masa untuk meneliti kes. Okey. Semalam panel 5 hakim sudah memutuskan untuk menolak permohonan pasukan pembelaan baru untuk menangguh kes selama 3 hingga 4 bulan, dan Mahkamah Persekutuan memutuskan untuk meneruskan pendengaran rayuan utama seperti yang dijadualkan bermula esok hari Khamis. Ya. Now, ini adalah sesuatu yang tidak baik buat Najib, kerana sekarang pasukan pembelaan baru akan terpaksa mewakili Najib atau membela Najib dan meyakinkan atau cuba meyakinkan mahkamah dalam tempoh hanya 8 hari ya, dalam tempoh hanya 8 hari, dan kalau kita tolak hari Ahad dan sebagainya, kurang dari 8 hari, meyakinkan mahkamah dengan 94 sebab mengapa Najib harus dibebaskan daripada tuduhan menyeleweng dana SRC. Jadi masa itu singkat untuk memberi 94 sebab ya. Masa itu terlalu singkat. Jadi dalam masa singkat itu amat sukar bagi pasukan peguaman untuk meyakinkan mahkamah bahawa Najib harus dibebaskan atas tuduhan menyeleweng dana SRC, melainkan pasukan Najib betul-betul arif tentang selok-belok kes ya, dan tahu apa yang harus dilakukan dan cekap melakukannya. Jadi selama ni orang yang mewakili Najib adalah peguam Muhammad Syafiq Abdullah daripada Mahkamah Tinggi ke Mahkamah Rayuan. Jadi Syafi'i semestinya arif tentang selok-belok kes, semuanya ada dalam kepala dia. Jadi jika Syafi'i lah orang yang mewakili Najib dalam rayuan terakhir ni, jadi dalam tempoh singkat ni 8 hari ni, Syafi'i tahu atau berkemungkinan tinggi tahu bagaimana untuk menghujahkan perkara-perkara yang penting yang patut dalam tempoh yang singkat ni untuk cuba meyakinkan mahkamah mengapa Najib harus dibebaskan. Sama ada mahkamah diyakinkan atau tidak, itu cerita lain. Tetapi sekarang ni ada pasukan peguam baru ya. Mereka meminta pelanjutan tetapi tidak diberi pelanjutan, dan memang meminta pelanjutan tu adalah menyalahi etika guaman.
Jadi dalam tempoh singkat ni, mereka tidak ada kepakaran, tidak tahu selok-belok sedalam pasukan asal Najib. Ya. Jadi ini sebenarnya adalah sesuatu yang merugikan Najib. Jadi sekiranya niat Najib menukar pasukan pembelaan dia, pasukan peguam bela dia, adalah untuk cuba menangguh pendengaran rayuan terakhir dia, maka amat jelas bahawa strategi Najib ini sudah gagal dan memakan diri. Bukan hanya memakan diri kerana tidak diberi penangguhan, tetapi memakan diri kerana Najib sekarang kena berpaut pada satu pasukan guaman yang tidak bersamanya dari peringkat Mahkamah Tinggi, yang terpaksa cuba meyakinkan mahkamah dalam tempoh kurang dari 8 hari atau 8 hari, melainkan atas budi bicara mahkamah tempoh ini dilanjutkan, bahawa Najib harus dibebaskan atas 94 sebab. So ini adalah kesilapan pertama Najib. Kesilapan kedua Najib adalah membuat dakwaan rasuah ataupun apa-apa kenyataan yang membawa maksud Hakim Nazlan disiasat untuk rasuah, berdasarkan tafsiran-tafsiran yang dimainkan di dalam blog. Dan juga satu kesilapan di mana Najib dan juga orang-orang Najib membuat tafsiran-tafsiran ikut acuan sendiri berhubung konflik kepentingan mengaitkan seorang hakim dari Mahkamah Tinggi, iaitu Hakim Nazlan. Jadi akhirnya bila kita pertimbangkan apa yang diputuskan oleh mahkamah yang telah menolak permohonan Najib untuk memasukkan keterangan baru berhubung konflik kepentingan Hakim Nazlan ni, mahkamah telah memutuskan bahawa tidak ada asas kepada dakwaan konflik kepentingan, dan ini saya telah ceritakan dalam live semalam, kerana pertuduhannya adalah salah guna kuasa oleh Najib. Jadi hubungan profesional Maybank dengan SRC, hubungan profesional Hakim Nazlan dengan Maybank, tidak ada kaitan atau tidak membawa impak kepada tuduhan salah guna kuasa. Ini bukan kes pengarah-pengarah dalam SRC tidak bersependapat tentang satu isu dan ingin mahkamah memutuskannya dan sebagainya. Ini bukan berkait dengan hal-hal penubuhan SRC. Ini berkait dengan satu salah guna kuasa jenayah. Jadi tidak ada kaitan atau tidak ada makna kita kata ini adalah konflik kepentingan sekiranya Hakim Nazlan mempertimbangkan kes itu dan memutuskan sama ada berlaku salah guna kuasa atau tidak. Ini pertuduhan lain, salah guna kuasa. Ini bukannya hal-hal melibatkan pembentukan SRC. Jadi Najib atau pihak dia telah membuat rumusan sendiri, tafsiran sendiri apa itu konflik kepentingan, dan telah mengaitkan seorang hakim. Jadi bukan hanya ada dakwaan rasuah yang dilemparkan kepada hakim itu, yang dengan maksud Hakim Nazlan sedang disiasat kerana rasuah, berdasarkan bukti-bukti ataupun perkara-perkara yang tidak konkret, juga lemparkan tuduhan konflik kepentingan yang akhirnya tidak diterima mahkamah. Jadi kesilapannya pada pendapat saya secara peribadi, sebagai seorang awam, ialah anda cuba meruntuhkan kredibiliti seorang hakim, tetapi anda berdepan dengan panel hakim bagi rayuan terakhir. Itu pun anda cuba meruntuhkan kredibiliti seorang hakim Mahkamah Tinggi atas alasan-alasan yang tidak konkret, atas dakwaan-dakwaan yang saya kira banyak muncul dalam media sosial, blog, dimainkan
oleh orang-orang juga yang berkait sama ada secara langsung atau tidak langsung oleh Najib di media sosial. Dan anda berdepan dengan panel hakim juga. Jadi bagi saya itu satu kesilapan yang cukup besar. Ya. Dan sebelum saya akhiri live ini, saya masih berharap mahkamah akan melihat kepada kenyataan Najib sehari sebelum beliau berdepan dengan panel hakim, kononnya ada kezaliman terhadap diri dia dan isteri dia. Ini adalah kenyataan yang cukup berbahaya kerana boleh menimbulkan persepsi palsu bahawa apa yang sedang berlaku sekarang adalah sebahagian daripada kezaliman terhadap Najib. Seperkara lagi sebelum saya mengakhiri live ini, sudah mula dalam media sosial spin-spin propaganda-propaganda oleh pentaksub Najib ke Laskar Cyber yang berkait dengan Najib ke tidak berkait ke saya tak tahu. Ya. Kononnya ini mula-mula dia orang tolak Queen's Counsel, lepas itu dia orang tolak ini, tolak itu. Ya, sudah mula menimbulkan teori konspirasi. Saya nak beritahu seperkara sahaja. Siapa Perdana Menteri sekarang? Bukannya Pakatan Harapan. Perdana Menteri sekarang adalah Ismail Sabri Yaakob. Ismail Sabri jadi Perdana Menteri macam mana? Atas pencalonan kluster mahkamah sendiri, atas pencalonan Najib sendiri. Ya. Jadi bila nak timbulkan teori konspirasi dan menuding jari kepada pihak lain, berpada-padalah. Ya. Okey, sekian sahaja. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.